Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Baik, kita sambung soalan 21 untuk Negeri Sembilan 2023. Raja menunjukkan dua beban berjisim 3 kg dan 5 kg yang bersambung dengan seutas tali yang melepasi takar licin. Takar licin maksudnya tak ada friction, frictionless. Alright. So, berikut rajahnya. Apabila sistem dilepaskan daripada rehat, berapakah pecutan beban tersebut? So because of both masses are connected to the same string, maka akan ada pecutan yang sama. Tali yang sama, satu sistem yang sama, bermaksud pecutan yang sama. So kita label dulu the free body diagram. For every mass akan ada weight, dan weight dia acting downwards. Okay, so both for 5 kg and 3 kg. And then dalam string juga ada satu bentuk force, kita panggil tension, ketegangan ataupun tegangan. Okay, and then that's it. Kemudian kita establish arah pecutan. Okay, arah pecutan. So 3 dengan 5 lebih berat daripada 3. So must be the motion untuk sebelah kanan ni is pecutan ke bawah, dan motion untuk sebelah kiri ni pecutan ke atas. So ini logik dia je kan. Baik, untuk satu sistem memecut atau mengalami pecutan, okay, satu sistem tu hanya akan mengalami pecutan jika daya yang bertindak ke atasnya adalah tidak berada dalam keseimbangan. Forces not in equilibrium. Maksudnya apa? Daya kiri dan daya kanan tak sama besar, atau daya atas dengan daya bawah tak sama besar. Kalau pecutan ke bawah, misalnya untuk 5 kg, bermaksud W lebih besar dari T. Kalau pecutan ke atas, bermaksud T di sini lebih besar dari W. Baru boleh pecut ke atas. Tu kita kena make sure kita establish the information betul-betul. Okay, baru kita ganti dalam formula. Formula yang diperkenalkan oleh Newton iaitu the resultant force equals to the product of mass and acceleration. F equals to ma. Banyak orang sebut F equals to ma kan. Dia sebenarnya bukan F saja. F di situ adalah total force atau resultant force. Macam mana nak cari resultant force ni pelajar? Resultant force maksudnya total. Okay, total. Daya besar tolak daya kecil. Kalau yang atas besar, bawah kecil, so atas tolak bawah. Macam ni saya tunjuk. So kita nak apply to both sides. Kita nak apply untuk kedua-dua masses. Okay, 3 kg dan 5 kg. Kita jadikan dia dua persamaan. Saya tunjuk Pertama kita buat untuk 3 kg dulu. Right. So untuk 3 kg, objek sedang memecut ke atas. Sedang dipecutkan ke atas, bermaksud T lebih besar dari W. Makanya kita ganti dalam resultant force sebagai T tolak W. Itulah resultant force dia. Okay, samakan dengan M darab dengan A. Okay, so apa benda yang kita boleh ganti, nilainya kita ganti siap-siap. T kita tak tahu tensionnya, tolak dengan W. W is mass darab dengan G. So 3 darab 9.81. Okay, that give you 29.43. 3 darab 9.81. Yang ni kita pakai formula M darab dengan G untuk cari weight. Saya tunjuk sekali je lah kan. Dapatlah kita 29.43. Jisimnya 3, pecutannya A. Okay, and then we rearrange formula. Kita nak T sebagai perkara rumus. So T sama dengan apa? Kita bawa ke sana. Alhamdulillah. So we get
29.43 plus 3A. Dapatlah kita persamaan yang pertama untuk 3 kg. Okey, kita buat benda yang sama untuk 5 kg. 5 kg yang sebelah kanan ni. Alright. So 5 kg pecutannya ke bawah. Bermaksud siapa tolak siapa? W tolak dengan T. Itulah resultant force-nya. Samakan dengan M darab dengan A. So weight bagi 5 kg adalah 5 darab 9.81. Okey, 5 darab 9.81 kita dapat 49.05. Okey. And then tolak T sama dengan 5A. Kita letakkan T sebagai perkara rumus. T bawa pergi sana, 5A bawa pergi sini. Kita dapat 49.05. Okey, tambah tolak kan? Tolak 5A. Dapatlah persamaan 2. Okey. So, kenapa kita buat 2 persamaan? Okey, kerana dalam persamaan 1 dan persamaan 2 ada 2 unknown. Ni awak belajar matematik kan. So kalau ada 2 persamaan yang ada 2 unknown, kita boleh substitute atau kita boleh compare the equations supaya kita boleh lenyapkan salah satu daripada unknown tersebut untuk dapatkan yang satu lagi. So dalam kes ni kan soalan minta cari pecutan. Jadi kita kena lenyapkan yang bukan pecutan lah, iaitu tension. Sebab tu saya rearrange supaya kedua-dua persamaan tu mula dengan T. So nanti kita equate kan, sama kan, tinggallah A saja. Apa tu kita carilah daripada equation tersebut. So equation 1 equals to equation 2. Boleh juga pakai substitution, ataupun T number 1 masuk dalam number 2, boleh juga, samalah kan. So equate kan pun sama, 29.43 tambah 3A sama dengan 49.05 tolak 5A. Okey, so hilanglah T nya. Nampak tak, kita dah lenyapkan T, tinggallah saja kita dengan unknown A. Baik, bawa 5A ni pergi sini kiri, dapat 8A. Okey, kemudian bawa nombor 29.43 pergi sana, tolak. So 8A will get 19.62. Okey, and then kita dapat kita dapat A 2.45. Pecutan MS negatif 2. Okey, jawapannya B. So inilah kalau dapat soalan takal, bersabarlah, bertabahlah. Soalan takal ni memang panjang. Dia bukan, taklah sepanjang soalan kuantum mungkin kan. Persamaan matematiknya lebih mudah, formulanya lebih mudah. Tapi macam saya kata tadi, kena establish lah pecutan ke atas, pecutan ke bawah, siapa tolak siapa. Kemudian nak kena buat sikit ujung matematik tu samakan untuk hilangkan satu lagi unknown supaya kita dapat unknown. Kalau soalan suruh cari T, equation ni awak buatlah bagi jadi A. KA sama dengan apa? Macam tu. Okay. So nevertheless, matematik yang main peranan ke sini. 22, rajah menunjukkan 3 spring diperbuat daripada bahan yang sama. Ni bahan yang sama tau, material yang sama. Satu beban 100 gram digantung, pemanjangan diukur sebagai XL, XM, XN. So X ni adalah extension. Kalau XL untuk spring L punya extension, macam tu. Soalannya, antara berikut yang manakah betul jika 1 kg beban dikenakan? Okey, 1 kg beban samalah bagi setiap spring. Kat sini kita boleh tengok spring L lebih tebal, thick. Yang ni untuk M dengan N dia nipis, tapi M longer,
longer atau longest, yang ni shorter ataupun short, pendek. Itu bagi nilai X yang berbeza-beza. Kalau tebal maksudnya stiffer, dia takkan regang banyak. L tidak akan regang banyak. So nilai X nya will be the lowest, paling rendah. Okay. And then because of L M sangat panjang, paling panjang, maka akan diregangkan pada satu jarak atau jarak yang lebih besar. Sebab panjang wire springnya panjang. So the longer the wire, the longer the extension, macam tu. So N will be at the middle lah. Bukan middle, in between. Middle nanti awak cakap tengah-tengah pula. In between, di antara. Right, so the best answer for 22 is C. Paling panjang M, paling pendek L. Okay, di antara adalah N. Macam tu ya. Alright. 22, yang manakah akan mempengaruhi tekanan cecair? Tekanan cecair atau pressure in liquid, dia ada formula kan. Pressure in liquid equals to density of liquid darab dengan gravitational field strength darab dengan depth, kedalaman. So kedalaman, kemudian gravitational field strength iaitu nilai G, yang ni nilai H, kemudian density of liquid rho. Okay, 1, 2, 3 C. 4 tak ada kaitan. Luas permukaan tidak ada kaitan. 24 rajah menunjukkan keratan rentas jet hidrolik dengan faktor penggandaan. Yang ni, faktor penggandaan ni adalah multiplying factor sebanyak 100. The mass of the car is 2000 kg. Okay, mass of the car kat sini ya. Ni kereta dia. So yang kita lift tu adalah kereta lah. Okay, multiplying factor tu apa? Okay, daripada formula Pascal yang diperkenalkan oleh Pascal, apa formula dia? F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Baik, dekat mana multiplying factor tu? Multiplying factor adalah berapa banyak kali gandakah F2 dari F1. Saya ulang berapa kali gandakah F2 force yang kita hasilkan daripada F1. Bermaksud dalam ayat matematik tu, kalau ditulis akan jadi F2 bahagi dengan F1. Perkadaran antara F2 dan F1 tu sama dengan 100. Macam tu. Itu maksud dia. So dari formula ni kita rearrange. Kita bagilah jadi F2 bahagi F1. Jadi apa? Yang ni bawa pergi sini. Sorry. A2 bahagi dengan A1. Ni saya rearrange sahaja. Rearrange supaya saya tahu F2 bahagi F1 tu sama dengan 100. Yang ni F2 bahagi F1. Ataupun boleh juga kita assume bahawa kalau F2 sama dengan F2 bahagi F1 sama dengan A2 bahagi A1, multiplying factor juga boleh jadi hasil bahagi A2 dengan A1. Macam tu. So because of kita nak cari force, which is force 1, yang ni force 2. Okay, maka kita boleh assume bahawa sebelah kiri ini yang kita gantikan dengan 100. Yang ni kita substitute with 100. Okay, so jadinya 100 sama dengan F2 bahagi F1. Sorry ya, batuk lah pagi-pagi ni. F2 bahagi F1 ini dapat 100. Soalan suruh cari F1 tau. Kita nak cari F1, force yang kita apply. Okay, force yang kita apply. So nak cari F1 adalah F2 bahagi 100.
Okey. Berapa F2? F2 adalah jisim kereta yang didarab dengan 9.81 untuk dapat weight kan. So 2000 darab 9.81 bahagi dengan 100. Dapatlah kita force 1 ataupun force. Okey, jawapannya C, 196.2 Newton. Soalan ni agak rare sebabnya kalau saya buat trial negeri tahun ni, saya rasa yang ni je kot yang memainkan faktor penggandaan atau multiplying factor. Other than that, soalan negeri lain banyak guna yang direct. Direct ni guna formula Pascal yang direct kan. Dia tak pakai kefahaman multiplying factor ni. So it is a good addition lah untuk awak tahu. 25. Sebuah kapal yang sedang berlayar di laut. Okey, laut. Mula-mula laut. Okey, sedang berlayar di laut. Apakah yang berlaku pada daya apungan bertindak ke atas kapal bila kapal itu tiba di muara sungai? Okey, yang ni apa? Konsep apa? This is buoyant force. Okey, daya apungan. Baik, bagi soalan buoyant force ni, kita akan hubung kaitkan dengan formula buoyant force. Okey, apa yang kita belajar dalam buoyant force? The formula of buoyant force is FB, buoyant force, equals to rho GV. Rho ni density of liquid, bukan objek density liquid. G gravitational field strength. G ni gravitational field strength. Sorry, saya pakai short form. V sorry. V adalah volume of liquid displaced kan, ataupun betul lah, liquid displaced, ataupun volume of object immersed. Okay, volume of object immersed. Itu formula dia lah. Okay, so apa berlaku dalam situasi ni? Daripada laut ke sungai, laut densitinya lebih tinggi daripada sungai. Okay, air laut lebih tumpat dari air sungai sebab air laut ada impurities kan. So apa jadi? Pada formula ni saya tulis semula rho G V. Okay, so the density, yang pertama, density telah berubah. Okay, density telah berubah. Kita nak tengok daripada density berubah tu apa kesannya. Jadi sudah pasti apa kesannya adalah kadar tenggelam dia tu, tenggelam banyak dengan tenggelam sikit, sama ada di laut tenggelam banyak atau di sungai tenggelam banyak. So itu merujuk kepada V. Sorry saya cuba yang terbaik lah untuk explain. So it is between the density of liquid and the volume of object immersed. So dalam kes ni, kalau density airnya atau liquidnya rendah, low density, maka volume of water ataupun volume of object immersed akan jadi banyak. Okay, so di muara sungai bermaksud kapal tersebut, kalau ni paras airnya, kapal tu tenggelam banyak di dalam air. Volume tenggelam tu lebih besar. Okay, so apa berlaku kalau di laut? Laut kan densitinya tinggi, besar, maka volume of object immersed jadi sikit saja ataupun rendah. So ni kalau ni paras air, mungkin kapal tu tenggelam banyak tu je. So situationnya melibatkan density, okay, changes in density, and apa efek dia pada volume. Density, apa efek dia pada volume. So dalam persamaan, bila awak menghubung kaitkan sesuatu hubungan dalam persamaan, kita ada
MV yang kita ubah-ubah, manipulated variable, which is now density. Kemudian kita tengok kesan dia, which is the volume of object immersed, kita panggil RV, responding variable. Okay, setiap samaan akan ada satu manipulated variable. Bila kita buat perbandingan, satu manipulated, satu responding, betul? Maka yang lain-lain, the rest in the equation dalam persamaan itu mestilah menjadi satu lagi variable, iaitu CV. Apa itu CV? Constant variable. So dalam kes ni, constant variable atau fixed variable adalah nilai G yang confirm pemalar, yang nilai dia 9.81. Dan satu lagi adalah buoyant force. So bila kita kaji berkaitan dengan density dan kesannya pada volume, maka buoyant force tidak boleh diubah-ubah. Okay, tak boleh berubah. Tak bolehlah kita nak nilai dua manipulated variable dalam satu-satu masa. Tak boleh. Nanti kita tak tahu apa kesan dia. So apa berlaku dalam soalan ni adalah nilai buoyant force dalam kedua-dua situasi itu adalah sama, dan jawapannya adalah tidak berubah. Apa jadi pada buoyant force? Okay, buoyant force-nya tidak berubah. Yang berubahnya adalah takat di mana kapal ini tenggelam. Kalau dalam air sungai, ni air sungai tenggelam lebih. Kalau dalam air laut tenggelam sikit, macam tu. Tapi buoyant force sama. Buoyant force unchanged. Alright, next. Harap saya explain okey lah kot. Okay, saya cuba yang terbaik dah tu. Baik, 26. Satu serakan bagi nyalaan lilin. Dispersion, maksudnya lilin tu sepatutkan lilin menyala dengan api dia bentuk macam ni kan, lilin ni dia punya sumbu dia, lilin menyala macam ni lah. Tapi in this case, bila diletakkan pada dua plat M dan N yang bersambung kepada voltan lampau tinggi, extra high tension, maka ada electric field in between ni. In between two plates here ada strong electric field. Bukan electric field je, strong electric field. Kenapa saya sebut strong? Sebab kita pakai extra high tension. Extra high tension ni apa? Voltan lampau tinggi ni apa? Bukan voltan biasa-biasa. Voltan yang boleh pergi hingga 5,000 5k volt. Okay, dalam gandaan ribu. Kalau kita sambung bateri ataupun power supply biasa yang kat sekolah tu, mungkin boleh pergi 12 hingga 13 volt. 12 hingga 13 volt. Kalau awak letak plus 1, dia jadi 13 kan. So bukan yang tu. Yang tu mungkin menghasilkan electric field tapi tak strong. This produce strong electric field. Kalau soalan tanya ada apa di antara dua plate tu, jawapannya medan elektrik yang kuat. Macam mana terbentuk medan elektrik? Sebab kan kita letak terminal. Kita letak terminal positif atau negatif. Okey, sekarang ni soalan tanya disebabkan oleh electric field yang kuat tersebut, maka api tu dia akan terbelah dua, split into two. Satu bahagian besar, satu bahagian kecil. Macam tu. Mesti awak pernah buat lah eksperimen ni kan. Terbelah dua. Okey, terbelah dua sebab apa? Kerana di sebelah besar ni terkumpulnya cas positif. Cas positif ni saiznya lebih besar, bigger. Okey, lebih besar daripada cas negatif. Okey, so awak tengok bahagian mana yang besar ni kan? Bahagian besar bermaksud sini positif, sini negatif. Baik, saya tanya awak, cas positif tertarik kepada terminal apa? Cas positif tertarik pada terminal apa? Confirm lah terminal negatif. So it is attracted to opposite charges, opposite kind of charges. Jadinya sebelah kiri ni negatif, maka plate M adalah positif. Okay, so M positif,
M positif, N negatif. So 26 jawapannya A. Okey, ingat dia. 27, satu dawai nikrom disambungkan antara R dan S. Okey, ni dawai nikrom. Dekat dawai nikrom tu bawahnya secara paralel kita letak voltmeter, kemudian ammeter, bateri dan rheostat. Okey, apa soalan dia? Jika arus mengalir dalam litar adalah tetap, bacaan voltmeter akan bertambah. Dia tanya bila situasi yang menyebabkan bacaan voltmeter akan bertambah. Bacaan voltmeter ni baca apa? Voltmeter ni baca potential difference. Dia nak situation yang mana potential difference bertambah. Okey, ingat sini pelajar. Voltmeter ni biasanya soalan kalau dia dah sebut arus tetap, maksudnya V ni dia directly related to resistance. Bacaan voltmeter sentiasa mengikut jumlah rintangan dalam litar. Kalau rintangan tinggi, maka bacaan voltmeter juga akan tinggi. Okey, kalau rintangan tinggi, bacaan voltmeter juga akan turut tinggi. Begitulah sebaliknya. Macam mana nak ingat ni? Bacaan potential difference ataupun bacaan voltmeter ni sebenarnya bacaan tenaga untuk merentasi dari titik R ke titik S. Tenaga tu siapa yang nak rentas? Siapa yang nak pergi? Elektron, jawapan dia. Elektron ni dia perlukan tenaga. Perlukan tenaga. Okey. So tenaga itulah yang kita sebut sebagai potential difference. Tenaga supaya elektron boleh mengalir dari satu titik ke titik lain di dalam litar. Okay, from one point to another point in a closed circuit, dalam satu circuit lah. Okay, faham elektron tu memang kena mengalir supaya ada arus. Macam mana nak mengalir? Mesti ada tenaga. Tenaga tu siapa bagi? V, potential difference. Alright, kalaulah rintangan dalam litar besar, maka tenaga yang diperlukan oleh elektron juga perlu besar. Sebab apa? Dah contoh analoginya, hari tu awak nak kena lari sampai 21 km contoh. Takkan hari tu awak tak makan apa-apa. Mesti ada makan sikit, berat sikit kan, minum air cukup supaya cukup tenaga. Sebab rintangan banyak. Awak nak lari jauh kan. Tapi kalau hari berikutnya tak ada apa-apa, kelas tak ada, apa tak ada kan. So awak tidak ada rintangan atau kerja yang banyak, perlu ke tenaga banyak? Tak perlu. So itu analogi dia. Okey, balik pada kisah tadi. Kalau rintangan besar, maka tenaga elektron diperlukan adalah besar. Itu bermaksud V juga kena besar. V menjadi besar. Sebab itulah dia punya shortcut dia adalah V dengan R. Kalau R meningkat, V meningkat. Macam tu. Okey, ini ramai pelajar salah anggap. Kan, ramai pelajar salah anggap. Soalan kata kalau nak bertambah macam mana? Kalau nak V bertambah, maksudnya carilah yang ciri-ciri yang menyebabkan rintangan boleh bertambah. Cuba tengok sini. Mana rintangan yang boleh bertambah? Okey, pause dulu video ni, cari jawapannya. Okay, jawapannya adalah si panjang dawai ditambah. The longer the wire, the greater the resistance. Ni persamaan apa? Dari persamaan resistance, Rho L over A. Tu 3 faktor yang mempengaruhi rintangan. Panjang sangat tu kan. Ni macam dah kelas dah kan. Okey, 28. Baik, yang ni soalan elektrik Rajah 19 menunjukkan 1 litar elektrik mengandungi 3 perintang. Okey, kat situ 3 perintangnya. Saya highlight perintang dengan nilai dia. Okey, sambungan terus kepada ammeter dan bateri. Sorry, saya batuk ada batuk sikit, macam tersedak. Alright, berapakah nilai bacaan yang ditunjukkan pada ammeter?
Baik, emitter baca apa? Emitter membaca arus elektrik, electric current. Alright, pertama sekali bagi soalan elektrik, kena tengok adakah arus itu arus total atau arus di dalam cabang. Arus total maksud saya, kalau sini positif, sini negatif, arus tu arus yang baru keluar daripada bateri atau dry cell, ataupun arus yang sedang masuk semula dalam bateri. Yang tu kita panggil arus total. Okey. Satu lagi yang saya sebut tu, arus dalam cabang tu mungkin kat sini. Arus di sini tak sama dengan arus total, kerana arus pada cabang telah terbahagi dua. Dia terbahagi dua macam ni, satu atas, satu bawah. So tak sama. Itu cara dia lain sikit kan. Jadi bagi soalan ni, ini adalah arus total. Kenapa saya cakap arus total? Kerana ianya arus yang sedang masuk ke dalam bateri semula sini ya. Emitter duduk kat sini. So arus total. Baik, saya padam yang lain-lain. Okey. Apa beza cikgu? Okey, beza dia, kalau kita ambil arus total, okey, kalau soalan nak arus total, maka kita kena ambil kira rintangan total. Okey, Ohm's law dulu. V equals to IR. Okay, untuk carikan arus total, dia akan jadi V bahagi R, tapi R kita adalah arus rintangan effective resistance total. Dekat situ beza dia, ataupun pentingnya kita ambil pengetahuan ni. Arus total sama dengan V bahagi resistance total. Bukan bahagi yang mana-mana yang awak suka. Nak bahagi 2 lah, ataupun nak bahagi 2 tambah 2 lah, ataupun nak bahagi 4 lah, tak boleh. Okey, kerana rintangan total maksudnya rintangan keseluruhan hasil gabungan perintang-perintang yang ada. Jadinya perkara pertama, cari rintangan total dulu. So disebabkan 2 dengan 2 ni dalam keadaan siri, siri kita tambah je, dapatlah 4 ohm. So hasil gabungan 4 ohm ni dan 4 ohm bawah ni berada dalam keadaan parallel. Maka kita cari pula rintangan totalnya berdasarkan persamaan 1/R1 tambah 1/R2. Ni dalam keadaan parallel kan. So 1/R total sama dengan 1/4 tambah 1/4. Dapat berapa? 1/R total. Pelan-pelan dapat 2/4 kan. 2/4 pemudahkan dapat 1/2. So R total sama dengan 2 ohm. Okay, R total ni lah kita ganti dalam formula 2 macam tu. Okay, V ambil mana? V ambil pada label bateri 6 volt. So 6 bahagi 2, 3 apa? 3 ampere. Arus kan? 3 ampere. Alright, so dapatlah C jawapannya. Nombor 28 adalah C. Alright. So 3 ampere ni adalah arus total. Kalau kat sini pun 3 ampere, kalau kat bucu ni pun 3 ampere. So bila masuk di atas dan di bawah dalam cabang tu bukan lagi 3 ampere. Okey, sebaliknya 1.5 1.5. Macam mana cikgu tahu cepatnya cikgu 1.5 1.5? Jumlah rintangannya sama untuk atas dan bawah, maka kita boleh assume bahawa jumlah arus yang terbahagi itu adalah sama banyak. Saya ulang, jumlah rintangan di bahagian atas, cabang atas dan cabang bawah adalah sama banyak, sama besar, maka arus yang terbahagi adalah sama besar. So kalau jumlah rintangan tak sama besar, maka arus akan lalu di tempat rintangan yang lebih rendah dengan nilai yang lebih banyak. Ada contoh dia dalam pasir yang saya buat. Ni saya malas nanti jadi panjang pula kan. Okey, teruskan ke soalan 29.
Okey, rajah menunjukkan satu litar mengandungi sel kering dan perintang R. Sel kering itu mempunyai rintangan dalaman R dan daya gerak elektrik 1.5 volt. EMF dia 1.5 So dah label kat situ nilai EMF 1.5. Kemudian rintangan dalam R dalam ni lah, ada dalam ni, dalam bateri. Alright, berapakah bacaan voltmeter sebelum dan selepas switch dihidupkan? Sebelum voltmeter dia akan baca EMF. Sebab sebelum switch itu bersambung, litar yang aktif adalah litar ni saja. Current ikut ni pergi kat voltmeter, masuk balik dalam bateri. Jadi the only reading yang voltmeter akan baca is the reading of EMF. Itu yang pertama lah. Yang kedua, bila switch on bila switch on, maka litar sudah ada dua dan itu menyebabkan internal resistance dia akan bergabung. Internal resistance akan bergabung dengan rintangan dekat luar lah. Rintangan luaran, which is this part here. So menyebabkan ada voltage drop. So bila ada voltage drop, voltmeter tak akan baca 1.5, sebaliknya lebih rendah dari 1.5 volt kerana ada voltage drop due to internal resistance. Jadinya 29. Cuba tengok pilihan jawapan. Sebelum dihidupkan bacaan voltmeter 1.5, selepas dihidupkan kurang dari 1.5. Right, itu dia punya konsep dia lah. 30. Sebuah penjana electric generator. Generator penting Generate means to produce. So it produce, menghasilkan menghasilkan apa? Arus aruhan atau induced current. Induced current, arus aruhan. Yang manakah tidak benar tentang generator tersebut? So generator ada dua. Dia hasilkan arus dan menyebabkan lampu menyala. Jadi arus aruhan tu terhasil daripada generator, yang mana generator ni sebenarnya kita pusing kita pusing coil ini, menyebabkan berlakunya so konsepnya adalah cutting of magnetic field produce induced current. Cutting of magnetic field produce induced current. Jadi kedua, kita tengok juga dekat sini jenis commutator yang digunakan adalah split ring. Bermaksudnya di sini merujuk kepada generator jenis AC, alternating current punya production. Split ring Kalau betul lah. Kalau slip ring pula ini gelang gelincir. Split ring. Kenapa macam ni mungkin gambar dia macam tak berapa tepat Itu macam slip ring je kan. By the way, kita tengok soalan dia. Manakah not true? Not true. So nombor 30, jawapannya B. Output yang terhasil adalah arus terus. So salah lah kan. So yang ni, kalau split ring, kalau betul lah ayat ni split ring split ring ni bukan untuk split ring menghasilkan DC, direct current. Saya confused sebab saya tengok gambar, lepas tu label dia lain. Kalau split ring maksud dia macam tu kan, dia terbelah. Split ring menghasilkan DC. Kalau slip ring ada dua macam ni, yang ni menghasilkan AC.
So dekat situlah jawapan dia. Dia tak pastilah ada pembetulan ke apa. Saya pun tak sure lah kan. Tak sure. So yang manakah not true? Not true maksudnya output yang terhasil adalah AC lah. AC kalau ikut gambar ni betul. Kalau ikut gambar ni betul. Okay. So situ mungkin ada pembetulan, mungkin saya yang silap. Okay, kalau saya silap komen kat bawah lah. Bela pula. Saya rasa gambar dengan ni tak betul ikut. Saya rasa lah. Okay. Alright, teruskan ke 31. Efisiensi transformer boleh ditingkatkan dengan cara berikut kecuali. Soalan ni soalan kecuali So tengok pilihan jawapannya. Paling tepat adalah A, use thinner copper wire. Copper wire tu dah alright dah. Thinner ni yang masalah. So thinner copper wire produce larger resistance. So bila rintangan tinggi, nanti transformer awak tak efisien sebab cepat panas. Jadi panas lah. Okay. Tenaga dia tu hilang dalam bentuk haba. 32. Yang manakah digunakan sebagai rectifier? Jawapannya A, kerana A adalah diode. A adalah diode. Ni LED, yang ni transistor, yang ni saya tak ingat ni apa. Okay. Tapi ni is a diode. 33. Kegunaan transformer injak turun, step down transformer, yang manakah menggunakan menggunakan, bukan kegunaan bagi. Kegunaan bagi maksudnya menggunakan lah kan. Alatan mana yang gunakan step down transformer? Apa fungsi step down transformer? To decrease the output voltage of certain benda lah, of AC current. So jawapannya D, laptop charger ataupun adapter dia tu, untuk menurunkan voltan dari 240 volt kepada certain value lah, 5 volt ke 10 volt ke, depends kepada setting ataupun specs laptop tu lah. 34. Tidak akan menyalakan lampu. Jawapannya B, kerana B ni bateri, terminal bateri dan apa dia panggil ni, transistor berada dalam forward bias. No problem. Tapi masalahnya IC ni untuk dia cross dan melengkapkan litar, dia perlukan jambatan. Jambatan tu siapa buat? Dia perlukan arus tapak IB. Dalam kes ni IB tak boleh wujud kerana tidak ada yang menghasilkan IB. Tak ada bateri, tak ada potential divider. So tidak akan menyala. Yang lain-lain semua no problem. Yang ni ada potential divider, yang ni ada power supply, maka adalah IB. Yang ni pun ada IB. Macam tu. Alright. 35. Yang manakah benar? Yang manakah benar apabila bekalan kuasa 6 volt dihidupkan? Okey, 6 volt ni berada kat mana? 6 volt ni berada betul-betul bersambung dengan filament. Bersambung dengan filament. So fungsinya adalah untuk memanaskan filament. Bila filament menjadi panas, boils off, maka membebaskan elektron, free electron. So the answer dekat sini 35 okay, adalah D. D is 2, 3, 4. Okay, so elektron terpancar keluar dari kathod. Okay, kemudian 3, heated filament akan memberi tenaga kepada free electron, baru elektron akan terbebas. Ini kita panggil sebagai thermionic emission. Okey. So tenaga kinetik yang ni semua ada kaitan dengan VLT, voltan lampau tinggi atau extra high tension, EHT. Alright. Itu litar lain 36. Decay curve. Okay, decay curve diberi aktiviti awalnya A0, aktiviti akhirnya selepas 12 minit adalah 1/8 daripada aktiviti asalnya. Okay, berapakah separuh hayat? Half life.
Yang ni bukan half-life, 12 minit bukan half-life. So konsepnya adalah daripada aktiviti awal, selepas sekali half-life, aktiviti tu menjadi 1/2 A0. Sekali lagi half-life jadi 1/4 A0. Lagi sekali half-life jadi 1/8 A0. So apa saya buat sebenarnya saya tengah bahagi 2. So saya berhentilah sebab saya dah dapat 1/8 A0. Daripada A0 sampai 1/8 A0 berapa minit? 12 minit. Jadinya nak sini ke sini je, nak satu je. This is half-life. This is also second time punya half-life. This is the third time punya half-life. Jadi berapa kali half-life kat situ? 3 kali half-life. Berapa minit? 12 minit. So satu half-life berapa? 12 bahagi 3 dapat 4 minit. Okey, selesai. Jawapannya nombor 36 adalah A. 37, pembelahan nukleus, nuclear fission. Soalan tanya apakah X? Apakah X? So dalam nuclear fission kita ada satu parent yang besar dan berat dibelah oleh satu neutron. Neutron ni tujuan dia adalah membelah uranium 235. Bila dah terbelah dapat apa? Dapat daughter, anak-anak dia, daughter. Dapat dua lah, dalam kes ni dua daughter, barium dengan krypton yang lebih ringan dan lebih kecil. Kemudian bersama-samanya keluarlah 3 secondary neutrons. Okey, 3 secondary neutrons. Dan apakah X? X adalah tenaga apa? Tenaga nuklear. Nuclear energy. So C 38, sistem kawalan reaktor nuklear untuk menjana tenaga. Soalan tanya fungsi moderator. Nama pun moderator, moderate. Moderate means to slow down, untuk memperlahankan. Memperlahankan. So 38 jawapan paling tepat. Cuba tengok situ. B, memperlahankan neutron. So bila neutron diperlahankan, neutron tu tak cukup tenaga untuk menghasilkan pembelahan nukleus. Bila pembelahan nukleus tak berlaku, maka jumlah tenaga akan berkurang ataupun tak ada. So situlah kita kawal dia. Kalau kita nak tenaga banyak, kita biarkan neutron tu belah uranium. Kalau kita tak nak tenaga banyak-banyak, kita nak limitkan, maka kita slow down the neutron supaya neutron tu tak boleh nak belah nukleus. Bila tak boleh belah nukleus, tenaga jadi sikit. Okay, that's how we limit the energy level. 39. Okay, 39 diberi tenaga foton adalah this much. Ni tenaga foton. Okay, tenaga E foton. Dan fungsi kerja logam lithium. Artinya ni cahaya tau. Metal yang kita guna sekarang lithium. Dan fungsi kerja W, work function. Okay, apakah berlaku kepada cahaya merah itu bila cahaya merah itu disinarkan pada permukaan logam lithium? Okey, apakah berlaku dalam kes ni? Ni kan photoelectric effect. Kita nak tahu berlaku ke photoelectric effect. Okey, macam mana nak tahu berlaku ke tak berlaku? Jawapannya adalah dalam definition work function. Work function is the minimum energy. Dia tak lebih daripada satu bentuk tenaga. Work function ni tenaga minimum energy for photoelectric effect to occur. Okay, minimum maksudnya apa? Paling kurang banyak ni. Awak kena establish bahawa untuk lithium ni membebaskan elektron dari permukaannya, paling rendah 2.5 volt, 2.5 elektron volt tenaga. Okay, tenaga tu mai daripada mana? Mai daripada foton lah. So to put it in a simpler equation, you must make sure that the energy of photon must be greater than the work function. Berlakulah photoelectric effect. Photoelectric effect akan berlaku. Itu syarat dia. Tenaga yang dibawa oleh foton mesti melebihi
fungsi kerja atau work function, baru berlaku. Kalau tak berlaku. Kalau sama dengan ngam-ngam je, boleh lah, sebab minimum paling kurang 2.5 elektron volt. So apa perlu kita buat? Jumlah tenaga sekarang ni dalam unit yang berbeza, 1 joule, satu lagi dalam elektron volt. So kita tukarkan 2.5 elektron volt ni kepada joule, baru kita boleh compare. Okey, 1 elektron volt bersamaan dengan ini joule. Jadi darab lah. So ni work function tau. Work function sama dengan 2.5 darab dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. So darab ni we end up dengan jawapan nilai yang sebanyak 4 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Now kita compare work function kita. Saya buat warna merah sebab nak compare kan. Work function kita 4 darab 10 kuasa negatif 19 work function. Tenaga yang dibawa oleh elektron 2.93 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Bermaksud tenaga foton jauh lebih rendah daripada work function. Tenaga foton jauh lebih rendah daripada work function. Berlaku ke tak berlaku? Jawapannya tidak berlaku. Photoelectric effect tidak akan berlaku. Seterusnya, yang terakhir adalah 40. Berapakah halaju maksimum fotoelektron? Okey, halaju maksimum ni ada dekat dalam mana? Dalam tenaga kinetik maksimum, yang sama dengan setengah M V kuasa 2. Yang ni max, V max. V max ni yang kita nak cari ni. V max ni yang kita sedang cari ni. Saya highlight V max. Alright. Apabila cahaya monokromatik, ni wavelength dia, disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kerja 2 elektron volt. Fungsi kerja W. Saya padam balik, tadi dia lag. W. Ni wavelength of the photon, cahaya kan. So ni wavelength photon. Alright. Setiap soalan ni kuantum mesti awak mula dengan persamaan asasnya, iaitu E photon sama dengan W tambah K max. Saya selalu pesan, mulalah dengan ni. Kalau perlu expand. Kalau tak perlu, dah ada nilai dia, tak perlu expand. Contohnya E photon. Okay, E photon ada tak soalan bagi? Tak ada. Tapi soalan bagi lambda photon. Itu maksudnya awak kena expand. E sama dengan HC over lambda. Kalau photon lah, letak photon situ. W nak kena expand ke? Tak perlu, sebab dah ada maklumat tu. So kita staykan W. K max, sebab awak nak cari V dalam tu, kena expand setengah MV kuasa 2 max. Sekali lagi saya highlight bahawa awak sedang cari this value here, V max. Okay. Soalan ada bagi HC siap-siap. Maklumat HC itu sudah berada dalam unit. Ni catch dia dekat sini, EV nanometer. So kita ganti dulu sini. HC itu 1.243 darab 10 kuasa 3. Saya tunjukkan dulu bila saya ganti unit dia. Saya nak tunjuk something lah. Ganti unit saya siap HC banyak ni. Lambda P, cuba tengok lambda P. Lambda P diberi dalam unit 460 nanometer. Okey, so saya pun ganti 460 nanometer. So saya tak darab 10 kuasa negatif 9 Yang ni pun saya tak darab dengan 10 kuasa negatif 9, sebab saya boleh potong-potong. Itu je reason dia, saya nak tunjuk. And furthermore, bila saya potong tu, saya dapati bahawa hasil dekat sebelah kiri ni berada dalam unit elektron volt. Itu yang kedua, yang
Tahapnya adalah next adalah W awak sudah berada dalam unit electron volt. Work function awak 2 electron volt. Lagilah best. Sebab awak hanya boleh ganti, awak hanya perlu ganti 2 EV kat situ terus. Siap-siap. Tak payahlah darab dengan 1.6 bla 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 tu, tak payah. Sebab nanti kita tolak direct saja. Unit dia dah sama kan. Kemudian plus setengah. Okay, GSIM ni GSIM elektron ya. Terus GSIM elektron 9.1 9.11 sorry. Setengah buku 9.1 je. Okay, so yang ni soalan bagi 9.11 ni. 9.11 kita follow. Negatif 31 V max square. Okay, so apa berlaku? Sini kita compute kan this one. Tekan calculator. Awak akan dapat 2 something ya. Awak dapat, let me check. Tak ada, saya tak ada catat nak berapa. Okay, awak tekan calculator sekarang. Awak akan dapat 2 something 2 point something lah. Tolak dengan 2. Sekejap lah saya kira lah bantu. Okay, 2.7. Sini dapat 2.70 217 3913. Jangan delete jawapan tu. Awak terus tekan tolak 2. Kenapa tolak 2? Yang ni bawa pergi sini, tolak 2. So dapat 0.7 0.217 3913. Ya, setakat ni will be equals to setengah darab dengan 9.11 10% negatif 31 B max square. So next jawapan ni yang dalam kalkulator awak sekarang, awak darab 2. Kenapa darab 2? Setengah pergi sana kan, darab 2. So darab 2. Kemudian bahagi dengan 9.11 dan 10% negatif 31. 1 darab 10% negatif 31. Tutup kurungan, tekan sama dengan. So dapat 1.5 bla 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 bla. Okay, kemudian awak square rootkan answer. Dapat jawapan lah. Setengah MB kosong 2. Let me check. Oh, sorry. Sini saya tak habis tekan lah. Sini baru kita darab dengan tinggal juga kan. So yang ni EV. Okay, jawapan awak tadi yang 0 point something tu kena darab dengan E dulu. E is 1.6. Sorry ya, kita tolak tadi supaya kita tak buat kerja 2 kali. So kita tolak dulu baru kita darab dengan 10% negatif 19. And then baru darab 2, baru bahagi dengan GSIM. Sorry ya, my mistake. So untuk nilai akhir, okay, kalau pengiraan awak tu sudah lengkap, awak akan dapat Vmax awak 496 meter per saat. So awak convert 1, 2, 3, 4, 5. Okay, undur titik perpuluhan sebanyak 5 kali ke kiri, maka dapat kuasa 5B. Sorry ya, kat sini tadi bila awak dah tolak kan 2.7 ni panjang ni, tolak 2 dapat yang ni kan. Tentu dalam unit EV darab dulu dengan E. Okay, dah dapat jawapan, darab 2, kemudian bahagi 9.11 dan 10% negatif 31, dapat jawapan square root. Sebab yang ni kan B square root. Dapatlah jawapan ni. Okay, so that's it. All the best. Semoga membantu mana-mana yang patut. Semoga diberi kefahaman. Sebab bukan saya yang bagi faham, bagi Allah yang bagi faham, Tuhan yang bagi faham. So stay committed, stay focus. InsyaAllah semua
dapat jawab lah SPM nanti InsyaAllah boleh skor A yang ramai. Amin insyaAllah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.